Pada hari ini kita masih menyentuh Learning Activity 1 Service Vehicle Fuel System, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini iaitu kenal pasti dan memahami komponen-komponen sistem bahan api petrol. Saya berharap pelajar-pelajar bersedia dan memberi perhatian pada sesi pembelajaran kita. Berikut ialah komponen-komponen yang terlibat dalam sistem bahan api petrol. Yang pertama, tangki bahan api. Yang kedua, pam bahan api. Yang ketiga, penapis bahan api. Yang keempat, saluran bahan api. Yang kelima, penunjuk bahan api. Yang keenam, saring udara ataupun penapis udara. Yang ketujuh, karburator ataupun fuel injector. Yang ke-8, pancaroga kemasukan. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem bahan api petrol. Dalam slide seterusnya saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, tangki bahan api. Bagi kenderaan dengan enjin hadapan, tangki bahan api biasanya diletakkan di bahagian belakang, seperti pada raja inilah. Manakala kereta berenjin belakang pula, tangki diletakkan di bahagian hadapan. Kedudukan tangki bahan api pada kenderaan adalah sangat penting. Tangki ini mestilah terlindung daripada lentingan batu-batu dan tidak mudah meletup bila berlaku kemalangan. Pada umumnya, sesebuah tangki dapat diisikan dengan bahan api sebanyak 25 hingga 70 liter. Ini bergantung kepada saiz kenderaan. Tangki bahan api diperbuat daripada kepingan keluli yang nipis dan disadur supaya ia tidak berkarat. Dibentuk bersekat-sekat. Kalau lihat pada raja ni, berlaku separator. Ada separator. Bagi mengurangkan bahan api berkocak, ia diskrukan pada rangka kenderaan. Salur masuk tangki ditutup dengan satu penutup yang berkunci. Mempunyai lubang membolehkan udara masuk atau keluar apabila bahan api mengembang atau mengucuk. Tangki bahan api juga dilengkapkan dengan unit pengantar
untuk menunjukkan kandungan bahan api yang ada di dalam tangki. Kita lihat pada rajah ini lah. Di bahagian bawah tangki disediakan satu lubang yang tertutup, palam buang minyak, untuk mengalirkan keluar bahan api atau untuk mencuci tangki bila perlu. Air mungkin wujud di dalam tangki yang sering kali diisi tidak penuh. Ini adalah kerana wap air terkandung di dalam udara yang terperangkap atau terpeluap di dinding tangki dan mengalir ke bahagian bawah tangki. Oleh kerana air ini berbahaya kepada enjin, tangki perlulah dibersihkan. Yang kedua, pam bahan api. Pada rajah ini adalah carta fuel transfer pump ataupun pam bahan api yang terdiri kepada dua jenis. Yang pertama, mechanical dan yang kedua, electrical. Dan ini adalah jenis-jenis bahagian mechanical. Yang pertama, jenis single acting dan jenis double acting. Dan bahagian electrical pula terbagi kepada inline fuel pump dan submersible fuel pump. Di mana inline fuel pump pula terbagi kepada dua jenis, iaitu reciprocating motion dan rotary motion. Fungsi adalah untuk mengepam bahan api ke ruang pembakaran enjin. Seperti pada rajah carta tadi, berikut adalah dua jenis pam bahan api. Yang pertama, pam bahan api jenis mechanical, seperti rajah ini. Pam bahan api jenis electrical. Okey. Kita masuk kepada pam bahan api jenis mechanical. Pam jenis ini digerakkan oleh aci sesendol ataupun camshaft. Pada kebiasaan, pam jenis ini dipasang sama ada di kepala silinder atau di silinder blok. Apabila enjin dihidupkan, aci sesendol akan turut berpusing. Ini menyebabkan lengan jumpelang turut bergerak. Gerakan ini menyebabkan gegendang tertarik ke bawah dan kuasa vacuum terjadi. Bahan api disedut dari tangki dengan bantuan tekanan atmosfera dan masuk ke pam melalui injap sedutan. Apabila lengan jumpelang turun ke dasar CP, kegendang dibebaskan dan pegas menolak kegendang ke atas. Ini menyebabkan terjadinya tekanan di bahagian atas gegendang. Tekanan ini menutup injap sedutan dan membuka
injap keluar. Bahan api dipaksa keluar dari pam dan masuk ke ruang pelampung di karburator melalui saluran bahan api. Apabila ruang pelampung telah penuh dengan bahan api, injap jarum akan menutup liang kemasukan. Bahan api tidak dapat diantar ke karburator. Kegendang akan pegun. Lengan jumpelang bergerak bebas. Apabila bahan api berkurangan, maka bahan api diantar semula dan proses di atas berulang. Video ini menerangkan kendalian mechanical fuel pump. Kedua, pam bahan api jenis elektrik. Pam jenis ini digerakkan dengan bantuan kuasa elektrik dari bateri. Ia ditempatkan sama ada di dalam ruang enjin atau di belakang berdekatan dengan tangki bahan api. Pam ini hanya akan berfungsi bila suis penyalaan di-on. Pam bahan api elektrik operasinya tidak menggunakan eccentric shaft. Pam bahan api elektrik beroperasi apabila menerima arus elektrik ketika suis penyalaan di kedudukan on. Pelbagai tempat atau lokasi pemasangannya pada kenderaan. Pam ini biasanya diletakkan berhampiran atau di dalam tangki bahan api. Kebanyakan pam bahan api elektrik pada masa sekarang dipasang di dalam tangki bahan api. Pam bahan api elektrik mampu menghasilkan tekanan setinggi 30 hingga 40 PSI. Berikut ialah jenis-jenis pam bahan api elektrik. Yang pertama, pam bahan api elektrik jenis salingan. Yang kedua, pam bahan api elektrik sebaris jenis putaran. Dan yang ketiga, pam bahan api jenis terendam. Berikut adalah raja pam bahan api elektrik jenis salingan. Dan ini pula pam bahan api elektrik sebaris jenis putaran. Dan ini pula pam bahan api terendam, yang banyak digunakan pakai pada kenderaan masa kini. Dan raja ini menunjukkan di mana ia terletak. Dia terletak di dalam tangki. Yang ketiga, penapis bahan api. Penapis bahan api digunakan untuk menyekat kekotoran yang terdapat dalam bahan api daripada masuk ke pam atau ke karburator. Tempat di mana penapis bahan api dipasang adalah berbeza-beza dan
dari sesebuah kenderaan dengan kenderaan yang lain. Pada kebiasaannya, penapis bahan api dipasang di antara pam bahan api dan tangki bahan api. Terdapat dua jenis penapis bahan api, iaitu jenis ceramic dan jenis cartridge. Kebanyakan kenderaan sekarang menggunakan penapis jenis cartridge. Ini kerana ia tidak perlu servis, hanya buat penggantian apabila telah sampai waktu penyelenggaraan yang disyorkan. Dalam video ni menunjukkan penapis bahan api serta fungsinya. Yang keempat, saluran bahan api. Ia dibuat daripada tiub besi dan ada juga dibuat daripada polietilen. Ia berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan bahan api dari tangki ke pam dan ke karburator. Bagi penyambungan pada bahagian-bahagian yang bergerak, pada kebiasaannya, saluran tersebut disambung dengan hos boleh lentur. Ini bertujuan untuk mengelakkan saluran tersebut daripada bengkok atau patah. Komponen seterusnya. Yang kelima, penunjuk bahan api. Ia digunakan untuk mengukur paras bahan api di dalam tangki. Komponen-komponen terdiri daripada pelampung, dan penunjuk di panel papan pemuka, dashboard. Berikut ialah raja skematik sistem pengukuran paras bahan api. Dalam video 3 adalah video berkaitan dengan fuel gauge valve. Yang keenam, saring udara ataupun penapis udara. Penapis udara adalah merupakan alat yang dipasangkan pada bahagian atas muncung karburator. Ia bertujuan untuk menapis udara yang masuk ke dalam enjin. Itu mestilah benar-benar bersih daripada sebarang kekotoran. Jika sekiranya sesebuah enjin tidak dilengkapkan dengan sesebuah penapis udara, maka segala kekotoran dari luar akan masuk ke dalam enjin melalui karburator. Enjin yang kotor akan menyebabkan jangka hayat penggunaannya akan berkurangan, dan ia juga akan mudah menjadi rosak dan aus.
Jadi kita mestilah menghindari segala kekotoran daripada memasuki bahagian enjin. Penapis udara yang dipasang pada muncung karburetor ini mempunyai tujuan. Yang pertama, membersihkan udara sebelum masuk ke dalam enjin melalui karburetor. Yang kedua, mengurangkan kelajuan udara yang masuk. Dengan itu akan dapat menjimatkan penggunaan bahan api. Yang ketiga, menolak percikan voltan bahan api semasa terjadinya backfire. Dan yang keempat, mengambil hawa panas dari pancaroga exhaust untuk tujuan pemeluapan bahan api sebelum masuk ke dalam silinder, dan dengan ini pembakaran akan mudah dilakukan. Penapis udara mempunyai beberapa jenis yang biasa digunakan pada kebanyakan kenderaan sekarang ini. Antaranya ialah basahan minyak, yang kedua elemen lipatan kertas, yang ketiga mandi minyak, dan yang keempat centrifugal free cleaner. Dalam rajani adalah jenis basahan minyak. Pada penapis jenis ini, ia dapat memberikan satu penapisan yang sempurna di mana kadar rabuk yang masuk berkurangan. Bahan-bahan yang digunakan pada sistem ini biasanya ialah satu gelungan wayar yang diselang-seli yang diselaputi dengan minyak. Segala kekotoran yang masuk akan melekat pada selaput minyak ini. Penapis jenis ini mestilah dicuci mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada kebiasaannya ialah pada tiap-tiap 8,000 kilometer. Cara mencuci penapis jenis ini ialah dengan mencuci galungan wayar dengan petrol ataupun parafin. Selepas itu, ia hendaklah dikeringkan. Lumur semula dengan minyak enjin, dan sebelum itu, ia hendaklah dikeringkan. Lumur semula dengan minyak enjin, dan sebelum dipasangkan, biarkan minyak yang berlebihan menitis terlebih dahulu. Yang kedua, jenis elemen lipatan kertas. Penapis jenis ini, ia menggunakan kertas sebagai alat penapisnya. Kertas ini dikenali sebagai resin impregnated paper element. Binaan pada kertas ini dibuat berlipat-lipat dan padanya juga terdapat lubang-lubang yang sangat halus. Dengan melipat-lipatkan kertas ini, ia dapat menggandakan permukaan tapisan yang sangat luas dan dapat mengelakkan berlakunya penapis ini dari tersumbat. Kebiasaannya, penapis ini ditukar pada tiap-tiap 16,000 hingga 20,000 kilometer. Penapis jenis mandi minyak.
Penapis jenis ini dapat memberikan suatu sistem penapisan yang sangat memuaskan. Operasinya berjalan pada 2 peringkat. Pada peringkat pertama, udara masuk secara berpusar akan menyebabkan habuk-habuk yang ada bersamanya akan melekat pada permukaan minyak yang bertakung. Pada peringkat kedua pula, sebahagian dari minyak yang naik dibawa oleh udara yang masuk melaluinya pergi ke elemen pusaran wayar besi. Di sini, segala kotoran yang melekat pada minyak tadi akan melekat pula pada elemen wayar. Penapis jenis ini dibentuk sedemikian rupa supaya ia dapat menapis ke segala kekotoran dari masuk ke dalam enjin dan di samping itu dapat mengelakkan kekotoran masuk ke karburator dan ruang pelampung. Servis perlu dilakukan pada penapis jenis ini. Jangka masa bergantung pada keadaan penggunaannya. Penapis ini yang digunakan pada kenderaan kecil biasanya dicuci pada tiap-tiap 4,000 km. Penapisnya dicuci dengan menggunakan petrol atau parafin. Apabila hendak mengisi semula minyak ke dalam takungan, hendaklah diisi dengan minyak enjin yang bersih dan hendaklah pastikan minyak berada pada paras yang betul. Yang keempat, jenis EMPAR. Penapis jenis ini dapat menapis udara dengan baik. Udara yang masuk secara berpusar-pusar akan mengeluarkan segala habuk melalui lubang-lubang yang dibuat pada perumahnya secara kuasa balingan. Penapisan yang dilakukan adalah melalui udara yang masuk secara berpusar-pusar. Kemasukan udara yang berpusar ini akan membawa segala habuk masuk bersamanya. Habuk ini akan tercampak keluar apabila ia terkena lubang-lubang atau lurah-lurah yang dibuat pada bahagian atas perumah ini. Kuasa balingan yang terhasil dari pusaran udara yang masuk tadilah yang sebenarnya yang menolak segala habuk tadi. Udara itu boleh berpusar adalah kerana reka bentuk perumahnya terutama sekali pada bilah yang telah dibuat mengikut sudut yang tertentu. Rawatan pada penapis ini tidaklah rumit. Hanya yang perlu pastikan bahawa bilah masukan tidak tersumbat. Dalam video 4 adalah aliran dan fungsi penapis udara. Yang ketujuh, karburator. Karburator berfungsi untuk 1. Untuk mencampurkan bahan api dan udara mengikut nisbah tertentu bergantung kepada beban enjin, kelajuan enjin dan suhu enjin. Yang kedua, untuk menukarkan sifat petrol
dari cecair kepada bentuk wap supaya pembakaran dapat dilakukan dengan sempurna. Karburator dipasang pada pancaroga kemasukan. Yang ke-8, pancaroga kemasukan. Ia berfungsi sebagai pengangkut bahan api dan udara masuk ke ruang pembakaran. Kebanyakan dibuat daripada aluminium alloy. Dipasang di kepala silinder. Dalam video ini menerangkan komponen-komponen serta fungsi setiap komponen sistem bahan api. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya yang akan datang. Terima kasih kerana memberi perhatian.